Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minar rasyidin. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, kita sambung membaca buku kita ini, iaitu Ambillah Akidah Kamu daripada Alkitab dan As-Sunnah mengikut fahaman para sahabat. Rasanya kita berlepas pada muka surat 36. Itu tajuk berbaki kita, iaitu pertanyaan yang ke-20, apa sahaja bahaya syirik besar? Syirik besar ni apa bahaya dia? Kita dah bincang dah apa itu syirik besar. Sekarang ini kita nak berbincang apakah yang menjadi bahaya kepada syirik besar. Kata dia jawaban, syirik besar menyebabkan seseorang mendapat hukuman yang kekal di neraka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar. Kata dia, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Subhanallah. Ini adalah satu kerugian dan satu merbahaya yang tidak dapat diganti dan ditukar dengan apa-apa. Subhanallah. Ini tidak diterima tebusan. Tebusan tidak diterima. Dalam Quran Allah menceritakan tentang orang kafir, bila dia tengok neraka, dia kata dekat Allah Ta'ala, dia kata, aku tebus diri aku dengan kekayaan memenuhi langit dan bumi. Allah kata, aku tidak menerima tebusan itu. Oh, subhanallah. Tetapi kepada ahli tauhid bila tengok azab Allah, dia menyatakan, aku datang kepada kamu dengan dosa yang memenuhi langit dan bumi. Dia takut. Allah kata, aku datang dengan keampunan 2 kali ganda daripada langit dan bumi. Subhanallah. Inilah bahaya dia. Inilah selekoh maut dia. Inilah kita kata, yang Quran kata kepada kita apa dia? Quran kata, wa man yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasir. Tengok dituju di mana? Wa fil akhirati minal khasir. Rugi akhirat. Apakah kerugian yang paling dahsyat? Masuk neraka, tak keluar. Dikatakan dalam ayat ini, yang pertama, diharamkan kepada orang yang mati syirik syurga Allah. Maka selalu saya suka bagi tahu, syirik besar ini ada 2 jenis. Syirik besar ada 2 jenis. Satu syirik besar, si pembuatnya tidak diampun dosa. Satu syirik besar, si pembuatnya diberi keampunan. Dua-dua syirik besar. Kenapa jadi begitu? Kerana ada sikit perbezaan.
Syirik besar yang si pembuatnya tidak diampun. Siapa dia? Iaitu mana-mana orang Islam, orang kafir yang dia buat syirik dan dia mati on the spot, ini tidak ada keampunan. Ini dia masuk neraka tak keluar dah. Man mata, sesiapa yang mati wa huwa yusyrik billah, dia itu syirik kepada Allah, maka apa jadi pada dia? Diharamkan pada dia syurga. Makna dia buat syirik dan dia mati, tu juga dia mati. Ini tidak ada keampunan. Inilah yang Allah Ta'ala firmankan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak ampun dosa syirik. Demikian juga orang kafir yang mati tak masuk Islam, mati dia, Allah tak ampun. Demikian orang Islam yang syirik mati, Allah tak ampun. Tetapi ada syirik besar, Allah ampun. Yang mana? Yang umur dia panjang dan dia memohon keampunan Allah dan dia belum mati, ini Allah ampun. Kita tahu di mana Allah ampun? Kita tahu daripada surah Zumar. Allah kata, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah kata, wahai hamba-Ku, aku ampun semua dosa kamu selagi mana umur masih ada di badan. Artinya dia datang minta ampun pada Allah, dia menyesal dapat hidayah, maka dia tak mati lagi. Tahun sudah punya dosa, kemarin punya dosa, hari ini dapat hidayah, maka berpeluanglah dia mendapat ampun Allah. Dan ini walaupun dosa syirik, Allah ampun, kerana dia ada peluang minta ampun. Yang kita duk bincang ini, siapa yang mati, siapa yang mempersekutukan Allah dan mati, dia mempersekutukan Allah, mati lala tu juga. Ataupun orang mempersekutukan Allah ni orang kafir, mati tak masuk Islam, mati tidak melafazkan kalimah syahadah, maka apa jadi pada dia? Faqad harramallahu alaihi aljannah, Allah haram dia masuk syurga. Wa ma'wahu nar, tempat berbaring, tempat makan minum dia dalam neraka. Wa ma lizzalimin min ansar, ini orang paling zalim, tidak ada pembantu, siapa pun tak boleh tolong. Wa ma lizzalimin min ansar, dia tidak ada ansar, dia tidak ada yang nak menyelamatkan dia. Harta dia ke apa, tak ada. Itu kita dapat ketemu lagi dalam dua surah, dalam surah Al-A'raf dan dalam surah Al-An'am. Allah menyatakan tentang wa ma lahum min syafi', kepada mereka tidak ada pemberi syafaat. Tidak ada pemberi syafaat, tidak ada. Maka mereka masuk ke dalam azab Allah itu seperti mereka dilupakan. Macam orang kata kita duk goreng ikan, terlupa, buka api kuat, hangit ikan tu. Ikan tu bukan dah jadi goreng dah, dia jadi ketiarang dah. Maka kawan ni masuk dalam neraka, dia seperti dilupakan. Fanasiyahum, kami lupakan dia seperti mana? Seperti dia melupakan kami. Allahu Akbar. Tengok Allah balas. Allah itu ada sifat apa? Al-Muntaqim. Apa makna Al-Muntaqim? Maha membalas. Kalau bahasa Melayu kita terjemah muntaqim ini, dendam. Setiap inci yang kita buat tidak lupa di dalam tulisan Allah. Tak lupa. Begitulah ilmu hebat yang Allah miliki. Surah semalam kita baca surah apa semalam sampai pagi jemaah tadi? Surah apa? Surah Tabat. Surah Kahfi. Jangan tersilap surah. Tabat untuk anak, Kahfi untuk bapa. Jangan pergi tukar. Kahfi untuk anak, Tabat untuk bapa. Kita baca surah Kahfi semalam, kita jumpa ayat apa? Ayat apabila kembali kepada Allah di hari akhirat, orang-orang ini menyatakan, ma hadzal kitab, buku apa ni? Begitu teliti sangat tulisan dia tentang nasib kami, sehingga kan Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Anbiya, apa yang kamu buat besar zarrah ataupun asgharu min dhalik, lebih kecil daripada zarrah, la ya'zubu 'inda rabbik, tidak hilang tulisan itu di hadapan Tuhanmu. Allahu Akbar. Inilah menyebabkan Aisyah melengum.
Dahsyat perhitungan Allah Ta'ala, wahai Rasulullah. Antum bayang, kita ada member ke, ada adik-beradik yang tak boleh tersilap sikit, dia rakam kita buat ni, dia ungkit satu masa nanti, apa kita rasa? Sampai kita pesanlah kat kawan-kawan dengan dia, hati-hati, buat silap sikit dia ungkit, mampu. Orang ungkit kita rasa terseksa, ini Rabbul Alamin. Rabbul Alamin nak ungkit, maka bukan terseksa dah lagi, azab demi azab akan ditanggung. Maka yang boleh memadamkan itu semua adalah taubat dan istighfar. Maka dalam surah Zumar tadi Allah kata, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba kami yang telah membuang umur dia ke jalan maksiat, jangan dia putus asa daripada rahmat kami. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah nak mengampun semua dosa yang dia buat itu. Allah nak mengampun semua dosa yang dia buat itu, kerana Allah itu Ghafurur Rahim. Kalau dia tidak mengampun, dia bukan Ghafur. Kalau dia tidak mengasihani, dia bukan Rahim. Teringat saya perkataan orang berkata pada Huzaifah, kenapa Allah tidak menghancurkan semua orang munafik? Biarlah di atas muka bumi ini semua tidak ada munafik, bagi mampu semua orang munafik. Huzaifah kata pada orang ini, Huzaifah kata, bersyukurlah kerana Allah tidak menghabiskan orang munafik. Kerana apabila Allah habiskan orang munafik, kita akan jadi munafik. Kerana ada mereka lah kita tidak munafik. Kerana mereka lah kita tidak munafik. Jangan minta Allah menghabiskan mereka, tetapi minta supaya Allah hidayahkan mereka. Dahsyat. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Jadi bila kita melihat orang itu terlibat dengan maksiat, jangan minta mereka itu dihabiskan. Sebab kalau mereka tidak melakukan maksiat, nescaya tempat itu ada jawatan kosong. Siapa akan memohon jawatan kosong itu? Kita bersyukurlah kepada Allah kerana kita tidak ditakdirkan untuk bermaksiat kepada Allah. Kita beriman dan kita memohon kepada Allah. Antum, saya katakan satu perkara yang kita berkongsi dengan para ulama. Apa kata para ulama salaf? Dalam dunia ni, apa kerja kita nak buat pun, anak tangga pertama adalah doa. Apa pun. Nak pergi ambil test lesen ke? Nak pergi interview ke? Nak pergi apa sekalipun, nak pergi kelas masak memasak, nak pergi apa pun. Apa pun, hatta kita nak mulakan dengan hafaz Quran, apakah teknik paling pertama? Berdoa kepada Allah. Link semua duduk nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, mesti berdoa. Kenapa? Kerana urusan itu adalah urusan Allah. Doa memohon perkenan daripada Allah. Ya Allah, aku nak ambil lesen kereta, hang tolong. Ada orang muda pergi L itu ambil lisan kan. L ni dia tekan komputer. Sebelah orang muda ini ada maknya tua. Si muda itu dia tengok maknya tua. Dia kata, lagu ni pun nak ambil lesen, pergi jaga lelaki di rumah sudahlah. Dia kata lagu tu kat maknya tua tu. Tapi dia cakap Melayu lah, maknya tua tu tak faham Melayu. Dia duk kata kat hati dia, tua lagu ni ambil lesen, pergi jaga lelaki di rumah lagi bagus. Maka dia pun menjawablah soalan, kalau kereta kita blackout tengah jalan, nak buat macam mana? Dia buat A, B, C, kena jawab lah. Jadi dia pun jawab. Dia duduk tengok maknya tu jawab. Dia kata, jawab pun dekat 3 jam. Kalau pergi training kereta nanti pergi 10 jam. Dia duduk peleceh maknya ni. Tiba-tiba result keluar, dia dapat 32, maknya tu 50. Dia result dia kena 40. Maknanya dia 8 salah. Maknya tu 50, satu pun tak salah. Soalan dia 50. Subhanallah. Jadi dia pun tak tahu nak jawab apa. Dia kata maknya ni mesti bagi duit. Yang tu kira tomahan yang paling mudah untuk menutup kesalahan. Kenapa saya nak katakan ini semua bermula dengan berdoa?
Tidak ada dalam dunia ini, ikhwan, perkara yang tidak start dengan doa. Tidak ada. Bahkan hidup kita bangkit, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bila first time gigi tak gosok, mata pun buka cemeh-cemeh aja, tetapi sudah memuji Tuhan penjaga alam, Rabbul Alamin. Nak hafaz Quran, nak interview, semua start dengan doa. Dengan doa. Setelah doa, baru datang tip bagi tiap-tiap pekerjaan yang tidak sama itu. Tip hafal Quran dengan tip pergi lesen memandu tak samalah. Kan? Tip kita nak pergi interview dengan tip kita nak tilawatul Quran tidak sama. Tetapi dia punya tajuk asas, dia punya, kita kata, first step itu adalah sama. Apa dia? Memohon kepada Khalik yang di tangan dia lah izin bagi segala sesuatu. Kerana orang itu kalau dia start dengan tip, dia tinggal doa, dia akan gagal. Pasti akan gagal. Pasal itu dikatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kau iqra lah dengan nama Rabb yang menjadikan. Allah yang menjadikan gagal, Allah yang menjadikan lulus. Allah menjadikan gagal dan Allah menjadikan lulus. Dia tak boleh kata Allah menjadikan gagal, Allah menjadikan pas. Tidak boleh. Allah menjadikan gagal, Allah menjadikan lulus. Dia tak kena jodoh. Dia tak kena jodoh. Allah menjadikan gagal, Allah menjadikan lulus. Ya, lulus dan gagal di tangan Allah. Karena itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita boleh cipta semua teknik ini kita tak persembah pada manusia, kita telah merampas hubungan manusia dengan Tuhan, dan ini satu kezaliman yang besar di antara kita dengan Allah. Pasal itu jangan ingat hadis yang Nabi sebut pada Abdullah bin Abbas itu hadis yang kecil. Nabi kata, ya ghulam, kul bismillah, kul biyaminik. Hei ghulam, makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, ambil yang paling dekat. Nabi kata, hadis Imam Bukhari. Jangan dipandang makan dengan tangan kanan, makan dengan sebut bismillah, ini adab makan. Nahi. Kabi-kabi nahi. Inilah perhubungan yang paling kecil. Sebenarnya dia perhubungan yang besar. Sebab manusia kalau tak makan, dia tidak dapat energi kehidupan. Yang buat kita jadi strong ni pasal darah kita cantik. Maka perkara yang paling asas nak makan, Nabi kata apa dia? Kul bismillah, makan dengan bismillah, memohon kepada Allah, sebut nama Allah, Allahu Akbar dan Allahu Akbar. Kerana itu ikhwatul iman, perkara yang Allah benci dalam dunia ini adalah syirik, menyebut lain daripada nama Allah. Dalam sumpah, dalam bai'ah, dalam perjanjian, dalam apa sekalipun jual beli, kita bersumpah, kita bubuh nama Allah tapi kita bohong, itulah syirik yang tidak akan diampun oleh Allah. Yaminul ghamus, apa dia? Sumpahnya melemaskan si pesumpah itu di tengah-tengah lautan neraka Allah. Maka siapa yang syirik kepada Allah dengan benda-benda syirik yang kita dah contoh dah banyak dah, tak payah kita ulang, dia akan masuk neraka tak keluar dah. Dia haram masuk ke dalam syurga, tempat balik dia dalam neraka. Apa jadi pada dia? Dia tidak ada ansar. Tidak ada ansar. Kalau ansar pun tak ada, muhajirin pun tak ada. Tidak ada ansar. Penolong tidak ada. Siapa yang biasa tolong kita? Harta, kaum kerabat. Pasal itu Allah kata malun wala banun. Mal dan banun, harta dan anak pinak. Pasal disebut banun, tak sebut banin. Pasal antara anak laki-laki dan perempuan, orang pertaruh kekuatan dan keturunan pada anak laki-laki. Maka Allah angkat anak yang menjadi nasab keturunan hebat, yang tu pun tak boleh tolong. Harta pun tak boleh tolong. Subhanallah dan subhanallah. Itu tak payah kita memberi penjelasan yang panjang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar."
Barang siapa bertemu dengan Allah Ta'ala sementara dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Habis, titik. Bahasa Nabi, bahasa yang difahami, tak perlu dibuat tidak mengerti, difahami. Sesiapa yang bertemu Allah, man laqiya Allah, siapa bertemu Allah hari akhirat, yushriku bihi syai'a, maka dia syirik Allah Ta'ala, syai'a, benda kecil aja, dakhalan nar. PL tu mati, PL tu dia dah masuk neraka, tapi kawan tu tak mati lagi. Menunjuk kata apa? Pasti dia masuk neraka. Kalau itulah PL mati dia. Orang putih panggil apa mati? Present tense. Oh, present tense. Kalau past tense? Oh, past tense dah pergi dah. Kalau past tense? Past tense balik lah. Oh, present tense. Present. Benda yang kita present kat orang, benda yang dah berlalu. Tak tengok, innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sirah dia, kawan tu dah masuk syurga tapi tak mati lagi. Apa dia? Kepastian. Ini yang kita tak dapat dengan manusia, pasti. Tak dapat dengan manusia, tetapi dengan Allah kita dapat pasti. Allahu Akbar. Sangat hebat kita berurusan dengan Tuhan. Allah, Allah, Allah. Sangat hebat. Pasti, pasti dan pasti. Kalau kau syirik kepada Allah, aku tunai janji aku. Apa dia? Dakhalan nar. Kau pasti masuk neraka. Dan kalau kau nak tahu neraka tu macam mana, kau mati syirik. Kata orang, kita dah bacakan ayat itu. Kata orang Yahudi, Allah lan yadkhulal nar illa ayyaman ma'dudah. Lama mana nak masuk neraka? Ayam, berapa hari je. Habis tak ada pun. Dalam seminggu berapa hari? 7 hari kan? 7 hari je lah. Mana ada hari ke-8? Tengok demi macam mana. Hari ada apa? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. 7 ha? Mana ada orang masuk neraka 8 hari? Hari ada 7. Macam mana nak duduk 8? Tengok. Demi jahat. Demi jahat. Allah kata jangan begitu. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar. Siapa yang mengusahakan sayyi'ah, syirik, dia takkan keluar. Tidak ada hari dia keluar. Tengok tu balas balik. Kalau hari tu ada 7, dia tak jumpa hari keluar. Subhanallah dan subhanallah. Jangan main dengan Tuhan. Main dengan polis pun tak boleh. Mau dengan Tuhan. Kita duduk pergi melawak, jumpa inspektor pakai topi tajam semua, duk tanya, ni inspektor ke jaga? Nak rasa 2 hari nasi dalam talam, jom. Tak boleh main. Tambah dengan Rabbul Alamin. Apa dia? Syirik Allah anggap satu game. Dan Allah akan main game dengan kita. Apa dia? Tidak ada pembantu ketika kita diazab. Pertanyaan yang ke-21. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada syirik, ya Allah. Pertanyaan ke-21. Apakah amal perbuatan orang yang melakukan syirik bermanfaat baginya? Si fulan terlibat dengan syirik, kemudian dia sembahyang, dia puasa dan dia melakukan khairat-khairatnya lain. Adakah itu bermanfaat pada dia? Jawapan, tidak. Amal perbuatannya, yakni perbuatan orang syirik itu tidak bermanfaat baginya. Habis. Firman Allah Ta'ala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, nescaya lenyaplah dari mereka amal yang telah mereka kerjakan. Tak apa, datang Az-Zumar pun sama juga. Walaqad uhiya ilal ladzina min qablikum, telah kami wahyukan kepada engkau dan orang sebelum engkau Muhammad. Wahyu Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kau syirik pada Allah, habis amal kamu. Seperti mana kalau kau masuk dalam Islam, habis dosa kamu. Demikian kau keluar Islam, habis amal kamu. Allahu Akbar. Orang masuk Islam ni, dia sembahlah Tok Kong 99 Tok Kong sekalipun, dia masuk Islam, dia adalah orang bersih hari itu.
suruh dia mandi kerana masuk Islam, maka dia adalah saudara kita. Berhaklah kita panggil dia mu'allaf. Berhaklah kita panggil dia mu'allaf. Orang Melayu ni ada tabiat yang tak berapa bagus. Dia faham mu'allaf ni hina. Mu'allaf tu mulia. Apa makna mu'allaf? Mu'allaf bermakna orang yang lembut hati. Wal mu'allafatu qulubuhum. Kita minta Allahumma alif baina qulubina wahdina subulus salam. Ya Allah, lembutkan hati kami dan hidayah kami ke jalan yang selamat. Kita minta kita jadi mu'allaf. Tapi bila orang panggil kita ma'lah, tengok dia pergi tukar mu'allaf dengan ma'lah, mana kawan tu tak terbakar? Mu'allaf kalimahnya mulia. Orang yang dilembutkan hati kepada tauhid. Sepatutnya kita rasa sedih, hati kita tidak lembut, keras. Inilah orang mu'allaf. Wal mu'allafatu qulubuhum. Allah lembutkan hati mereka. Mereka datang kerana hati mereka lembut pada Allah. Mereka syahadah. Hari mereka syahadah, mereka orang yang paling bersih dalam dunia ini. Hinakah mu'allaf? Tidak. Yang bagi hina ni jabatan agama. Ini borang mu'allaf. Kepala otak hang borang mu'allaf. Mana ada borang pelembut? Adakah borang pelembut? Tak ada. Kita kena muliakan orang ini. Dan tak perlu bimbang, kalimah mu'allaf sampai ke mati. Quran rakamkan 7 ke 8 golongan yang, tengok, zakat itu harta Allah dan Allah tentukan siapa yang layak dapat. Sepatutnya Allah start, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Patut kita Melayu, kita Melayu pula. Kita malu menjadi miskin dan fakir. Tapi kita tak malu jadi miskin dan fakir, kita malu jadi mu'allaf. Kenapa mu'allaf tak diawali pada ayat tu? Dia duduk di tengah-tengah. Orang Melayu, kita kata, Pak Cik, ni saya bagi kat Pak Cik zakat, bahagian mu'allaf. Dia maki kita, kamjat hang ni. Ingat aku baru masuk Islam ke? Dah. Makcik bukan orang baru Islam. Makcik ni mu'allaf, orang yang lembut hati. Kalau otak hang kata. Tapi makcik yang sama, dia sanggup datang minta duit. Mana duit zakat? Pasal apa saya tak dapat tahu ni? Saya adalah panggu pakiang. Dia tak rasa hina mengaku pakiang. Tak rasa hina mengaku pakiang. Tapi dia hina jadi mu'allaf. Sedangkan pakiang akan mu'allaf dalam satu uncang dapat zakat. Tapi mu'allaf tak mau. Jangan pergi aku mu'allaf. Simpang malaikat 44, 46, 47. Aku tak mau lah. Mu'allaf ni semua minta simpang. Kalau mu'allaf masuk Islam, meminang anak dia. Oh ya Allah, dia kata minta simpang lah, dapat cucu mu'allaf. Tengok hati punya tidak mu'allaf. Inilah hati yang tidak mu'allaf. Hati yang tidak lembut. Allah mu'allif baina qulubina. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Wahdina subulas salam. Hidayahkan kami kepada jalan ya Allah, jalan yang selamat. Mereka dapat mu'allaf. Semua artikel kan, artikel Ustaz Nam bagi saya artikel tahun 2003 lah kan. Orang Melayu kalau mu'allaf masuk Islam, acong apa tampelak ke tanlok-lak ke, kena tukar nama pasal tak bunyi Arab. Tapi nama orang Melayu berlambak tak bunyi Arab. Seman, Leman, Awang Liku. Mana bunyi Arab? Cuba kita pergi tanya ke orang Arab. Kita kata pada orang Arab, kita, brother, what is your name? Oh, dia kata Abdurrahman Atiyah. Oh, dia bangga. Dia tanya kepada kita. Dia kata kepada kita, what is your name? Kita kata Awang Liku. Awang Liku? Mana ada dalam kamus Arab Awang Liku? Patut orang Melayu ni bila nama dia Awang Liku, dia pergi tukar jadi Abdurrahman. Awang Liku ni apa makna dia? Daripada Awang Liku, baik nama Angry Bird. Sama juga tidak ada makna. Korang-korang burung tu ada pasal dia marah. Dia marah tu pasal 3 ekor binatang duk curi telur dia. Dia nak mengerang. Game ni semua game lah ni. Pukulan game lah ni. Korang-korang dia jadi Angry Bird tu pasal telur dia 3 biji tu. Tu yang muka dia bertukar. Dia marah tu dia hambat 3 ekor binatang tu.
Kita kata nama My Name is Angry Bird lagi bagus daripada Awang Liku. Pasal Angry Bird ada pasal bird tu angry. Dia mempertahankan zuriat dia. Ni Awang Liku pasal apa ni? Sampai Awang berliku-liku. Tidak ada. Tapi dia tak tengok yang tu. Dia tengok yang mana? Dia tengok acong, dia tengok mu'alaf. Yang nama dia tak tentu hala ni. Nama Rading. Yang saya pergi ziarah di Changlun tu. Mas Radin. Ada, remember Mas Radin. Saya ada abang dulu kan. Mas Radin. Satu macam punya Mas Radin. Betul-betul nak masuk ke border Siam tu. Satu belakang tu apa? You apa? You apa? UUM tu kan. Belakang tu UUM. Dekat Petronas tu ada Radin. Saya pergi ziarah dia. Radin ni pergi ziarah, mendakwahkan dia kepada Islam. Radin ini. Subhanallah. Radin dahsyat. Dia boleh datang ke rumah kita tanpa jasad. Tidak ada penyakit tak boleh diubati. Tak ada penyakit tak boleh diubati. Rambut dia sampai ke sini. Masa dia berubat tu, saya duduk tengok dia berubat. Masa dia berubat tu, dia panggil Mas Radin Gunung Jerai. Apa terlintas dalam hati kita, dia tahu. Dia tahu. Dia tanya, dia tengah berubat, dia tanya, Radin macam mana? Dia tanya. Saya duduk ujung. Saya pun jawab, Radin okey? Kata dia jigil. Dia jigil. Dia jigil, mata tak kejip. Jangan buat juah dia kata. Kata saya pun ada Radin juga. Saya pun bukan main seorang. Saya pun main dengan Radin. Dahsyat. Dia punya ubat dahsyat. Makcik tu main berubat. Tak nampak mata. Tak pergi doktor mata. Mai kedai dia baca, dia pulas tepi ni aja. Dia pulas tu, makcik tu kata, clear dah. Dia main. Tak, saya pergi ke Changlun. Dekat Changlun tu. Di situ satu taman aja ada dekat apa? UUM tu. Sintuk kan? Sintuk kan? Sintuk situlah. Pergi situ tanya Mas Radin, depa boleh tunjuk Tidak ada penyakit yang tak dapat diubati, tetapi belum ada penyakit yang telah diubati. Semua tak menjadi. Dahsyat Radin ni, jangan main-main. Ini saya cerita kebenaran. Saya pergi berubat, saya pergi nak mendakwahkan. Kami pergi satu van mendakwahkan. Tapi tengoklah teknik berubat dia. Dia cuma main minyak lutut korang. Kalau pergi doktor nak bedah kepala tempurung berkeluar, nak buh kepala lutut berkeluar, nak buh kepala tempurung. Dia tu pun tak maulah kos belas-belas ribu. Mari jumpa dia. Dia pun ambil satu injection daripada atas. Dia tarik. Dia kata nampak tak? Kata tak nampak. Asal aku bagi nampak dia kata. Dia kata kalau pergi hospital ni memang 200. Dia injek. Lepas tu dia suruh bangkit. Tendang main. Macam mana? Dia kata kalau tak ni saya injek lagi sekali. Dia tiba-tiba kata okey dah. Keluar pergi lagu tu. Radin. Lagu tu pun boleh pakai kereta BMW. Nampak? Lagu tu punya perubatan. Subhanallah. Tak apa. Tapi ingat, terlibat dengan syirik, tidak ada amalan diterima di sisi Allah. Syai'ah, amal yang paling kecil tidak akan diterima di sisi Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku paling tidak memerlukan sekutu-sekutu. Tengok Allah guna perkataan aku paling tidak perlu sekutu-sekutu. Ana aghna, aku kaya. Kaya apa dia? Syuraka. Aku kaya sekutu ni, aku tak perlu. Orang-orang datang nak tolong aku tak perlu. Barang siapa melakukan suatu perbuatan di mana dia menyekutukan aku pada perbuatan itu, maka aku akan meninggalkan dia dan sekutunya itu. Aku tak pandang dah orang itu. Maka Quran kata tadi apa dia? Wa huwa fil akhirati minal khasir. Pasti dia rugi akhirat. Rugi akhirat apa dia? Allah Ta'ala azab dia, Allah Ta'ala hisab dia, tak tengok muka dia, tak kesian pada dia,
dan dia menanggung azabnya sangat pedih dan masuk neraka tak keluar dah. Inilah kecelakaan di hari akhirat. Ikhwatul iman, masuk tajuk yang baru. Kita pohon pada Allah supaya Allah selamatkan kita daripada syirik. Tengok Luqmanul Hakim, bab yang pertama dia kata apa pada anak dia? Jangan kamu syirikkan Allah. Itu saja. Bukan ada apa. Semua Nabi datang, bab yang pertama apa dia? Sembah Allah, jauhi taghut. Kerana taghut pada masa itu adalah tokong-tokong, ausan-ausan, asnam ini apa? Berhala-berhala ini. Tidak ada dakwah pada lain. An ya'budullah, itu tauhid. Wajtanibut taghut, itu adalah meninggalkan syirik. Taghut pada masa itu adalah berhala, syaitan, iblis. Pasal itu Ibn Taymiyah menggariskan 5 taghut yang telah kita baca. Quran kata apa nama? Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Adakah orang pergi sembah syaitan? Ya, tokong tu syaitan. Kepala syaitan paling besar tokonglah, orang puja. Orang puja. Memuja itu. Panggil Tuhan-Tuhan lain daripada Allah. Itu syaitan. Iblis adalah syaitan. Ini tokong-tokong jahat. La ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia musuh kamu. Jangan buat kerja itu. Maka wa an ya'buduni. Cantik ayat itu. Kau datang sembah aku. Tapi inilah ikhwan, menyembah Allah satu bab, nak merasai hubungan dengan Allah satu bab. Semoga Allah memberi kepada kita perasaan itu, ikhwan. Susah. Saya pernah melihat seorang yang tersenyum dan saya sangat suka dengan senyuman dia. Saya pun duduk depan cermin senyum lagu dia, tak jadi. Tak jadi. Apa yang saya suka senyuman dia? Bila saya tengok dia senyum, hati saya rasa lapang. Dan hati saya kata dia tidak berpura-pura. Dan bila saya tengok senyuman dia, hati saya menyatakan ini senyuman yang mahal. Maka saya pun cuba mendekati untuk tahu kehidupan. Dan betul, subhanallah, saya tidak akan dapat apa yang Allah beri pada dia. Apa Allah beri pada dia? Untuk dia memiliki senyuman itu, dia telah diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat mahal. Antum tengok saya senyum. Rasa apa? Rasa macam mamak gila mana senyum kat aku. Tak boleh rasa apa. Tak ada rasa apa. Apanya senyum? Tak rasa apa. Tapi orang ini telah beri satu senyuman kepada saya yang saya tak lupa sampai hari ini. Apa Allah Ta'ala uji dia? Ikhwan, Allah ambil dalam hidup dia harta yang paling mahal, keluarga dia. Dan dia menyaksikan kematian dalam hidup dia. Kering air mata dia. Untuk Allah bagi satu senyuman, Allah telah memalu di belakang dia dengan satu palu yang sangat dahsyat. Dengan paluan itu, dia telah mendapat satu nikmat yang orang lain tak dapat. Senyuman adalah kehidupan. Sampai bila-bila saya senyum, tak akan setaraf dengan senyuman dia. Tak akan setaraf. Ikhwan, pada kita senyum biasa, kita senyum campur renyih. Orang tu kata macam kerang musuh. Tetapi senyuman itu ada nilai. Ada nilai. Satu orang bila dia senyum, senyuman itu menggambarkan ketabahan, kesabaran, pengalaman. Ini orang yang sangat matang, ini orang yang jujur, ini orang yang benar. Tapi satu orang lagi dia senyum aja kita tahu dia ni boya betul lah. Senyuman itu menterjemahkan hati perut dia. Apa ini? Inilah nilai dan nikmat Allah anugerahkan di belakang akhlak. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Orang yang duduk atas katil hospital, sakit bukan-bukan, tiba-tiba dia senyum. Senyuman dia adalah kehidupan. Pasal apa? Dia baru bangun daripada kematian, keruntuhan, kejatuhan.
Senyuman kita, senyuman saya lah. Tak ada apa-apa. Senyuman saya, smile. Senyum aja. Tak ada apa-apa. Tak ada makna apa, tak ada makna apa. Dia tak boleh diterjemahkan. Apa makna senyuman ini? Senyumanlah dia jumpa orang, senyumlah, takkan nak buat muka masam. Dia maki aku pula. Itulah senyuman kita. Senyuman mengelakkan bala, senyuman tak mau orang buruk sangka, senyuman nak ambil hati orang, senyuman kerana takut dah dia kita pergi minta kerja, dia orang besar senyum bila kita buat muka macam jepu, muka topek kong, dia tak bagi kerja. Itulah senyuman kita. Tetapi orang ini dia punya senyum, subhanallah. Senyuman dia kehidupan. Dia susah, dia senyum. Dia sedih, dia boleh tersenyum. Sehingga dia senyum aja, kita belajar sesuatu. Inikah kehidupan, ya Allah. Subhanallah, ikhwatul iman. Subhanallah. Subhanallah dan subhanallah. Senyum aja, bukan ada apa-apa. Tetapi untuk mendapat makna, nak dicentum dalam pakej hidup, dia kena membayar. Kena membayar untuk menjiwai. Kerana itu, apa istimewa para Nabi, ikhwatul iman? Mereka boleh tabah dengan ujian Allah. Mereka boleh senyum ketika tak makan. Mereka senyum ketika orang pukul mereka. Kerana mereka dipalu dan di belakang ujian itu melahirkan kehidupan. Sesiapa yang tidak mau hidup ini diuji, dia tak akan faham apa daripada hidup ini. Hatta senyum pun dia tak tahu. Sabak pun dia tak tahu makna. Kerana itu kita tak perlu takut ketika Allah memalu hidup ini. Yang perlu kita takutnya ialah ketabahan dan kesabaran kita hilang. Itulah kita mulakan dengan berdoa dan memohon kepada Allah. Untuk kata, ya Allah jangan pilih aku untuk diuji. Tidak mungkin. Kita tak akan rasa apa-apa. Tak akan rasa apa-apa. Allah akan uji landasan kehidupan ini. Allah uji. Kita tengok sahabat kita, Allah uji anak, anak accident, patah tengkok, sahabat Zuraidi. Tapi anda tengok senyuman dia, ya? Subhanallah. Saya tengok anak dia dengan Ustaz Nan di hospital, tak boleh tahan sebab seorang yang selalu datang ke sini kuliah, tiba-tiba patah daripada belakang ke bawah. Allahu Akbar. Patah, baru 19 tahun. Tetapi ayah ini, hari ini, dia senyum. Dia main masjid Paya Terbong, dia senyum. Saya melihat senyuman ini. Dia bukan senyum macam saya duk konyeh hehehe lagu tu, tidak. Hanya kita tahu dia senyum. Tetapi ada benda Allah paparkan. Ini ketabahan. Saya kalau senyum kat Ustaz Nan, Ustaz Nan kata tu macam dia duk senyum. Ini apa pasal pula? Kita senyum aja, Allah terjemahkan hati perut kita. Senyum aja, hati perut kita keluar. Alamak dia ni. Tambah-tambah tengah kita lapar pergi senyum kat orang. Jomlah pergi salam. Tok selalu kata jom pergi salam. Apa aku bayar kat hang lagi. Elok-elok dia makan tak senyum terus lah. Subhanallah. Sangat pelik hidup dalam kita ini. Allah dan Allah dan Allah. Subhanallah, ikhwan. Senangkah kalau saya nak berdoa, ya Allah bagi aku senyum macam Zuraidi? Tidak mungkin. Kalau saya tak bersedia dada untuk diuji begitu. Dan maukah diuji? Tak. Tidak. Senyuman Osman Jailani kepada Zaitun, combi silap, combi. Setelah apa? Mata diambil buta. Betul? Betul. Nak dapat gembira macam tu, apa ujian dia? Sabarnya hilang. Sanggupkah kita bermak mentua macam tu? Kita masuk meminang satu wanita tu habaq, mak saya ni sebiji macam Nyonya Mansur. Abang setuju ke? Kita kata nama sama ke perangai sama? Nama, perangai, muka, hidung semua serupa. Dengan baju kebaya pun serupa. Tak apa kata. Aku cari orang lain. Tetapi untuk memperolehi nikmat, insan perlu berhadap dengan pencipta nikmat.
Kita pohon nikmat, tapi kita tak mau berhubung dengan Sang Maha Pencipta nikmat. Apa kita ini ikhwan? Kita kena ubah manhaj hati berhubung dengan Allah. Hati kita tak sampai lagi ikhwan. Kita nak semua nikmat, tetapi pencipta nikmat itu, kita nak nikmat. Ya Allah, sihatkan aku. Ya Allah, sihatkan aku. Ya Allah, luahkan rezeki aku. Ya Allah, luahkan rezeki aku. Rezeki dia kita nak, sihat dia kita nak, kuat dia kita nak, tabah dia kita nak. Dia kita tidak berhubung. Tetapi Allah ini dikatakan mempunyai sifat yang sangat ajaib. Dia bagi apa kita nak. Dia bagi apa kita nak. Dia bagi apa kita nak. Subhanallah dan subhanallah. Dia bagi. Kadang dia bagi pada orang tak tentu Allah. Dia bagi. Dia bagi. Tetapi yang dia tak bagi apa dia? Perasaan. Inilah yang kita sedang duk baca ini ikhwan. Kita nak perasaan itu dengan Allah. Bila nak sampai? Dikatakan apa dia? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah, dalam surah hadis. Bila lagi nak sampai masa hati mukmin rasa tunduk kepada Allah dengan menyebut nama Allah? Wajilat qulubuhum zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini kita kena pohon kepada Allah. Dan kesemuanya start dengan apa? Dengan doa. Ikhwan, tajuk baru. Tak ke 10 lagi mana boleh menguak? Tak boleh menguak. Dia 10 tepat atau ke atas baru boleh menguak. Ikhwan, kita ambil satu tajuk baru, tajuk yang besar. Telah berlalulah bab syirik besar, kita pohon perlindungan kepada Allah, kita masuk syirik kecil pula. Syirik orang putih panggil apa? Abang Ali? Oh, tak dan. Senang jawab, tak payah tanya apa dah. Hang tanya lagi kan? Baik. Pertanyaan yang ke-1. Apakah syirik kecil itu? Apakah syirik kecil itu? Syirik kecil ni apa dia? Jawapan, syirik kecil adalah riya. Di bawah tu dia buat nota kaki 51. Riya adalah melakukan perbuatan baik untuk dilihat oleh orang lain, bukan kerana Allah semata-mata. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil itu adalah riya. Apa itu riya? Riya itu kata dia membuat amal baik, tapi tujuan dia buat amal baik, amal yang Allah Ta'ala perintah, bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Itu adalah riya. Fudail bin Iyad, dia kata apa? Bila orang tanya dia tentang riya, dia kata tarkul amal li ajli nasi riyaun wal amalu li ajli nasi syirkun. Oh, dahsyat dia punya terjemahan. Dia kata tarkul amal, kita meninggalkan satu amal baik, tak buat. Kita tak buat satu amal baik. Pasal apa? Li ajli nas, kerana kita bimbang kepada manusia, takut dia puji kita. Benda tu baik, kita tak buat. Pasal apa kita tak buat? Kita takut dia puji kita, ataupun kita takut dia hina kita. Maka dia kata riyaun, itulah riya. Riya ni kata Fudail bin Iyad, meninggalkan amal baik kerana manusia, sama ada kerana manusia hina ataupun orang puji. Dia takut. Satu contoh yang saya biasa dengar orang cakap kan, benda tu baik. Masalah dia pergi ke Mekah, dia beli jubah selai, teringat nak pakai, tiba-tiba lintas dalam kepala dia, saat ni aku pakai, dia tolak aku jadi imam, mampu. Bukan sakit, mampu terus. Kalau sakit tak apa, mampu terus. Berpakaian jubah itu amal maksiat ke amal khair? Dia meninggalkan bukan kerana Allah, bukan kerana dia uzur, bukan kerana faktor cuaca hujan ke apa ke, tapi kerana dia takut manusia, li ajlin nas. Maka ketika itu dia menanggung dosa syirik yang kecil. Tak sedap. Pasal apa? Pasal kita punya terjemahan riya itu buat kerana orang. Kita tak patah balik, tinggal kerana orang. Kata Fudail bin Iyad, orang besar dalam mazhab Abu Hanifah, kata Fudail bin Iyad, kau tinggalkan amal baik kerana takut manusia,
cela ataupun dipuji, kau telah dapat dosa riak. Wal amalu li ajlin nas, manakala kau buat satu benda baik kerana mengharap pujian, kau syirik kepada Allah. Subhanallah. Tinggal amal baik kerana orang pun tak boleh, tambah pi buat untuk orang, ini sekutu Allah terang-terang. Sangat takut dan menakutkan. Kerana itu kita kena hati-hati, ikhwan. Kena hati-hati. Kita dah pegang Quran, nak tilawatul Quran, kita rasa tak sesuai, kita tak baca. Ada 5-6 orang di belakang, kita pun datang ke depan, hati nak baca Quran, kita pun ambil duduk-duduk. Allah, saat lagi mereka puji aku pula, kita pun tutup. Kita sedang menanggung dosanya, dosa riak. Kita sedang menanggung maksiat di sisi Allah, kerana nama amal baik tinggal atau buat, penghalang dia hanya Allah dan untuk Allah. Kenapa kita ini detik 12 malam, time ni nak mengantuk boleh lah, tak lagi, tak cukup tanda lagi, tak cukup lagi. Time ni lah Sarimah menjerit. Apa nama filem tu? Black Maria, bukan Black Maria. Tak ingat nah? Biasalah orang baik-baik tak tengok filem. Subhanallah. Begitu. Jadi kalau kita tak baca Quran, pasal apa tak baca Quran? Tadi niat nak baca, mesti penghalang dia Allah juga. Apa dia? Sakit perut. Betul. Hujan. Nak baca dah, tengok hujan. Tak boleh. Sekali hujan tak boleh balik pula. Kita tinggal bukan kerana siapa, kerana hujan, dan itu hubungan dengan Allah, dan kita balik baca di rumah. Tak apa. Tapi kalau balik baca di rumah sebab takut orang belakang puji, kita meninggalkan amal baik kerana orang. Tak buat amal baik kerana orang, tinggal itu telah mendapat maksiat. Pasal itu, kenapa kita sembahyang sunat di rumah? Kerana sunnah. Jangan bagi tahu. Saat ni orang nampak pula rekaat saya, bahasa itu telah tertulis dosa riak. Kalau kita buat kerana orang, dosa syirik. Dosa syirik. Maka berdosalah kita di hadapan Allah Ta'ala. Kerana itu kata para ulama salaf, ditanya tentang ghayatul ikhlas. Ghayatul ikhlas, kemuncak ikhlas. Kemuncak ikhlas. Dia kata apa dia? Alla tuhibba mahmadatan nas. Kita mendidik jiwa kita untuk ikhlas macam mana? Dalam hati kita ini, la tuhibba, dia tak rasa pun seronok mahmadatan nas, pujian manusia. Kalau orang puji kita, kita buat. Orang keji kita buat. Tapi kalau orang kita tak buat takut dipuji ataupun takut dikeji, maka itu masih mengharapkan nilai pada manusia. Pasal itu Quran mengisyaratkan satu perkataan, la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan pujian maupun cercaan. Itulah orang yang dikatakan ghayatul ikhlas, kemuncak ikhlas. Hang puji, aku buatlah. Pasal hang puji dengan aku buat, tak ada apa. Tak ada apa. Aku buat. Kerana itu ikhwatul iman, ada sahabat yang datang bertemu dengan Rasulullah. Dalam hadis Abu Hurairah, hadis ini hadis Hasan, riwayat At-Tirmizi. Dia datang bertemu dengan Rasulullah. Kata Abu Hurairah, dia kata, ar-rajulu ya'malul amal fayusiruhu fa idza tali'a alayhi fa ahabbahu dhalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahu ajran, ajru sirrun wa ajrul alaniyah. Abu Hurairah kata, kawan kita datang, ya Rasulullah, apa pandangan Rasulullah? Satu orang, dia buat amal baik, dia punya duk pedor lah amal baik itu, tak mau bagi orang tahu. Dia takutlah orang tahu. Dia takut dia riak ke apa ke. Dia sembunyi-sembunyi, Quran ke, semayang ke, apa, sedekah, apa bala dia buat, dia nak sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba dengan kehendak Allah, ittali'a alaihi, orang pitau juga. Orang pitau. Dia masuk dalam bilik tu, dia buat store, tulis store. Orang ingat dia duduk prepare apa? Rupanya masuk bilik pergi baca Quran.
Tak bagi orang tahu pasal takut riak. Tiba-tiba kawan tu pun masuk, tengok-tengok dia baca Quran. Alamak, orang sudah tahu dia buat baik. Maka sahabat tanya pada Nabi, fa ahabbahu. Dia seronok. Dia seronok. Orang tahu tu dia seronok. Dia lari-lari tiba-tiba, Allah, Masya Allah hang ni, baguslah. Baca Quran pun sorok-sorok. Patut isap okok, sorok-sorok. Ni isap okok terang-terang. Baca Quran sorok-sorok. Bagus hang ni. Dia pun pipi dia terketak-ketak. Dia seronok. Dia syak. Dia syak. Orang tahu dia buat baik. Dia seronok. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana ni? Apa Nabi kata? Nabi kata, lahu ajran. Dia dapat 2 pahala. Ajrun sirrun wa ajrun alaniyah. Dia pergi sorok-sorok baca, 1 pahala. Bila orang nampak, dia teruskan buat baik, lagi 1 pahala. Subhanallah. Inilah nama dia, buat kerana Allah dan tinggal kerana Allah. Ini hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Jadi tak betul kata orang, jangan tunjuk amal pada orang. Kita tak boleh membawa amal kita dipuji orang. Abang, ni saya nak baca Quran ni. Okey, sahabat nak dengar lagu apa? Khusairi? Nak dengar surah Khusairi? Nak dengar Syurim? Ramidi? Sahabat, abang aja surah siapa? Ni, tekak ni boleh buat. Kita kata bagi Masyari satu, dia pun a'udzubillah keluar Masyari. Allah, kita tengok-tengok 2 beradik. Allah, Masyari. Allahu Akbar. Masyari. Itu baru Masyari. Mau apa lagi? Mau surah siapa? Kita kata bagi apa nama? Imam Ayub pula. Imam Masjid Kuba. Ayubi. Kalau Wahabi tu kan. Ini tak payah kita sembang. Ini orang nak menunjuk-nunjuk. Inilah murai. Tapi kenapa kita buat amal baik, kita takut orang puji? Dan kenapa kita tinggal amal baik kerana takut orang puji? Tidak boleh. Maka Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat tentang hadis itu. Sejak daripada hari itu, yang nama sunnah sahabat semua, sunnah Nabi semua sahabat buat. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku semayang tahiyatul masjid, aku tak peduli siapa baca khutbah, kerana aku melihat Nabi yang membuatnya. Orang kata, duduk, yang baca khutbah ni Marwan bin Hakam, dia orang besar. Aku peduli apa dia orang besar? Tahiyatul masjid tu sunnah. Bodyguard Marwan tarik lengan baju dia, pergi dia dah, aku semayang. Habis-habis dia tanya, apalah pemimpin besar ni tidak ada, kita ini kena taat kepada pemimpin walaupun dia pukul belakang kita. Ini apa baca khutbah? Aku tetap sembahyang kerana aku mendengar Nabi sembahyang. Nabi suruh sembahyang tahiyatul masjid walaupun siapa berkhutbah. Ada tak? Abdullah bin Mas'ud, betul juga kan pemimpin baca kan, saat ni aku sembahyang daripada aku riak pula kan. Tak ada. Dia peduli apa? Ini sunnah, aku buat kerana Allah. Dan bila aku nak tinggal pun, mesti kerana Allah. Ikhwatul iman, ikhwatul iman. Kerana itu ikhwatul iman, dalam hadis Abu Hurairah juga riwayat daripada At-Tirmizi, hadis ini juga hadis hasan. Hadis hasan. Apa Nabi kata? Subhanallah. Ini adalah pelajaran untuk kita. Nabi kata, ta'awwazu billahi min jubbil hazan. Mohonlah lindung kepada Allah daripada jub al-hazan. Apa dia? Lubang duka cita. Jub al-hazan. Lubang duka cita. Siapa tengok lubang tu aja, dengar nama dia, dia mesti duka cita akhirat. Ada satu lubang, nama dia jub al-hazan, jubul hazan. Pada hari perhitungan nanti, nama lubang itu akan disebut. Maka manusia di dalam mahsyar itu kesemuanya make paralyzed. Jadi macam lumpuh bila dengar lubang ini punya nama. Gerun dan menakutkan. Apa Nabi kata? Nabi kata, sahabat kata, ya Rasulullah, wa ma jubul hazan? Lubang apa tu? Nama kami dengar pun dah tak sedap. Hazan dalam bahasa bermakna sedih.
Jub bermakna lubang. Macam bukanlah lubang, macam perigi pun orang panggil jub juga. Fi ghayabatil jub, lempaklah dia dalam telaga buruk tu. Kita boleh kata telaga buruk lah, tetapi dia jenis penderitaan, sedih. Apa Nabi kata? Nabi kata jubul hazan ini wadin fi jahannam, dia satu lembah dalam neraka jahanam. Lubang ni dia ada dalam neraka jahanam. Nabi kata tata'awwadhu minhu jahannam kullu yawmin mi'atah marrah. Nabi kata setiap hari lebih kurang 100 kali neraka sendiri memohon lindung daripada lubang itu. Neraka duk menyala tu, neraka tu sendiri minta supaya dia jauh daripada lubang itu. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, man yadkhulu?" Siapa nak masuk dalam lubang tu? Nabi kata, "Al-qura'u al-mura'una bi a'malihim." Semua orang yang membaca kitab Allah tapi dengan niatnya riak, di situlah tempat Allah simpan dia. Allahu akbar. Maknanya hadis ini mengancam orang yang beribadat bukan kerana Allah. Daripada hadis ini, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia kata sepatah, dia kata pasal itulah Tuhan marah sangat orang buat riak ni. Pasal apa? Dia kata riak itu, wal haqiqatu riak at-talabu ma fi dunya bil ibadah. Rupanya dia mencari dunia tetapi dia memperkakaskan ibadat. Sebenarnya dia nak orang kata dia baik, tapi apa jalan orang kena kata dia baik? Dia tak pernah derma, dia tak pernah suka baik. Maka dia pakai pakaian agama bukan dengan tujuan dia cinta, tapi dengan tujuan dia nak manusia kata dia baik. Setelah dia tak ada benda nak tarik kepercayaan orang, dia tarik percaya orang dengan ibadat. Kerana itu Allah meluat orang lagu ni. Dia memperkakaskan ibadat tujuan peribadi dia, maka Allah simpan dia dalam jubul hazan. Kata Imam Qurtubi, wa asluhu talabul manzilah fi qulubin nas. Sebenarnya dia mencari kedudukan pada hati manusia, tetapi dia mempergunakan hubungan dia dengan Allah. Pasal itu Allah marah sangat orang riak ni. Tengok ikhwan, ya, kita kena hati-hati ikhwan, minta supaya kita tak termasuk dan Allah Ta'ala lindung kita. Pasal itu dalam satu hadis lagi juga, hadis ni hadis hasan sahih, riwayat Tirmizi daripada Muaz bin Anas al-Juhani, daripada Muaz bin Anas al-Juhani. Nabi kata kepada dia, Nabi kata, mau tak aku cerita orang yang selamat? Hadis ni sangat ada apa kita kata pola kehidupan. Mau tak orang yang selamat? Nabi kata. Apa betul ada orang selamat ni siapa dia? Nabi kata apa? Man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghada lillah wa ankaha lillah faqad istakmala imanuh. Allahu akbar. Senang tapi susah nak buat. Apa Nabi kata? Man a'ta lillah, siapa yang memberi kerana Allah, wa mana'a lillah, dia tak bagi pun kerana Allah. Dia bagi kerana Allah, dia tak bagi pun kerana Allah. Wa ahabba lillah, dia sayang, dia cinta, dia kasih pun kerana Allah. Wa abghadu lillah, dia marah, dia benci, dia meluat pun kerana Allah juga. Wa ankaha lillah, dia kahwin, dia cerai pun kerana Allah juga. Faqad istakmala imanuh, sempurnalah iman orang ini di sisi Allah kalau semuanya kerana Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Kerana itu ikhwatul iman, kita mesti berhati-hati dengan perkara yang kita baca ini. Maka apa itu syirik kecil? Syirik kecil itu adalah riak. Allah selamatkan kita daripada riak. Dikatakan orang yang riak itu orang yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allahu akbar. Ingat sang pencerah kan? Lah ada lagi satu, sang murabbi. Itu lagi kemas. Yang tu lagi bahasa dia tersusun. Sang murabbi. Apa nama? Kiai apa? Kiai Abdul Rahman. Kiai Abdul Rahman. Oh, tu lagi mencabar. Sang murabbi. Dakwah dia tentangan lagi dahsyat. Sang murabbi ni agak yang latest sikit.
daripada sang pencerah. Apa itu riya? Kita dah bagi penjelasan tadi. Firman Allah Ta'ala, kita habiskan tajuk ni sahaja. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Ayat ini yang pertama, ada janji kita bertemu dengan Allah. Ada janji Muslim akan bertemu dengan Allah. Macam mana kita nak bertemu, lagu mana kita nak bertemu, tang mana kita nak bertemu, nombor satu sekali urusan Allah. Nombor dua, kita boleh sebut kita nak jumpa di mana berdasarkan dalil, iaitu kita akan tengok ru'yatullah dalam hadis yang berbagai-bagai, Bukhari, Tirmizi semua. Kita akan tengok Allah dalam syurga. Biarlah tempat paling sesuai adalah tengok Allah dalam neraka lagi tak kena dengan duk melupok nak tengok apa. Isap okok pun tak seronok tengok TV. Masuk pengwayang kan, depan kita dengan ganja pun dia balai rokok, berkelun asap duk naik, kita nampak gambar apa? Tempat yang paling aman, syahdu, damai, syurga Allah. Di situ kita tengok Allah dengan penuh kebesaran, dengan penuh kehebatan. Bersihlah biji mata orang yang melihat Allah. Siapa nak tengok Allah Ta'ala? Yang kedua, dia nak tengok Allah Ta'ala itu, Allah meletakkan syarat, dia kena mengerjakan amal yang saleh. Dia tak boleh buat amal bid'ah, amal kena saleh. Tengok amal saleh. Nabi kata apa pasal bid'ah? Bid'ah sesat. Hang tu adalah perkataan yang kena genggam sampai mati. Sampai mati. Kata Awi, ku genggam katamu sampai jadi bara. Tu kata kawan tu. Awi, masa dia kumpulan wing dulu. Bukan wing. Kumpulan wing lah. Wing. Dia buat lagu, aku genggam kata cintamu sampai jadi bara. Tu dia. Macam transformer dah jadi. Jadi bara. Kalau dia boleh pegang kata cinta menjadi bara, dia nak abang kata apa? Perempuan tu tipu dia. Aku punya duk genggam sakit anda tak? Habis menikah dengan orang lain. Cuma dia tak kata kamjat je lah. Habis menikah dengan apa balik, aku duk genggam jadi bara anda tak? Kalau hang boleh genggam kata orang jadi bara, kenapa kita tak boleh genggam kata Nabi sampai kita mati? Di mana kita berada, tang mana kita berdiri, ke mana kita pergi, kalau isu bid'ah orang cakap, kita katakan sesat dan tempat dia di neraka. Kenapa? Itu kata wahyu daripada langit kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang jumpa kita, dia kata bid'ah ada dua, itu kata hang, bukan kata Nabi. Bid'ah adalah sesat dan tempat sesat di neraka. Kalimah itu kita kena genggam sebagai akidah. Hari ini ada orang kata apa? Dia kata apa? Kita akan memerangi semua pahaman yang menyatakan Allah itu bertempat. Sebenarnya Allah tidak pernah bertempat. Allah ada di mana-mana. Anda tengok. Orang Arab kata apa? Auda ilal asli. Kembali kepada tempat asal. Auda. Kembali tempat asal. Siapa yang kata Allah ada di mana-mana? Satu. Siapa yang kata Allah ada atas aras? Itu saja nak cakap. Tang mana boleh jumpa satu perkataan dalam Quran, Allah ada di mana-mana. God is anywhere, any place. Bacakan satu surah, bacakan satu ayat dan satu mafhum. Kalau ada ayat itu, bacakan satu hadis, yang hadis itu menterjemahkan ayat itu. Itu saja. Tafsir mana? Tetapi kita nak yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak maksudkan dengan tafsir yang firqah-firqah dalalah itu. Tetapi yang menyatakan Allah bersemayam di atas arasy, ada surahnya, ada ayatnya, ada tafsirnya, ada hadisnya. Quran berapa tempat menyatakan Allah itu di atas arasy. Dan dalam hadis Muawiyah
bin Muawiyah apa nama As-Sulami tu. Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia masuk Islam kan. Ada imam Muslim, dia cerita macam mana tragedi dia masuk Islam. Tiba-tiba dia randuk pergi semayang, tiba-tiba kawan tu pergi bersin dalam semayang. Dia pun jawab, ya rahmukallah. Orang pakat jigir mata nak luruh tengok dia. Dia kata apa jigir-jigir? Masya'anukum. Apa ni? Dia duduk semayang, Nabi duduk baca Fatihah. Dia duduk buat gambar Hindu di belakang. Depa pun tampak apa? Depa nak abang kata semayang, jangan cakap. Bila dia nampak lagu tu, dia faham lah. Depa tak bagi cakap. Nabi bagi salam. Kata dia, aku ma ra'aitu mu'alliman mislahu ba'dahu wala qablahu. Aku takkan jumpa satu tuk guru mu'allim yang macam dia sebelum ni dan macam dia lepas ni. Ma darabani wala syatamani, dia tak marah aku, tak pukul aku, tak maki, tak hardik aku. Dia kata Muawiyah, ini sembahyang, tak boleh cakap lagu tu, kena baca bacaan tertentu, tasbih tertentu. Aku jatuh cinta dan hati pada dia. Tengok berapa banyak orang masuk Islam kerana akhlak Rasulullah, bukan kerana orang kata pandai cakap, tapi kerana akhlak. Kerana akhlak. Kita kadang-kadang masjid pun tidak ada akhlak. Ambil kayu besar-besar tulis saf kanak-kanak. Apa itu? Budak cerdik sikit ambil pen pergi tulis main. Saf kanak-kanak main. Dia main atas itu. Lompat terbang berdebung. Dia kata pak cik lupa boh main. Saf kanak-kanak main. Itu pun sudah tidak ada akhlak. Memisahkan salat. Kononnya najislah, batailah. Allahu Akbar. Masa nak buat masjid, kalau budak tu bagi RM1 pun ambil. Awak tak kata tak boleh, budak-budak tak boleh. Tapi kalau nak buat masjid, RM1 pun ambil. Tapi bila semayang, dia lempak budak tu pergi. Tak ada. Masuk Islam kerana akhlak. Subhanallah. Kemudian dia cerita, ya Rasulullah, saya ada masalah. Kaum saya bomoh kuat. Dah bomoh kuat. Ni percaya burung kuat. Lepas tu ramal pun kuat. Nabi kata apa? Fala ta'tihim. Jangan ikut depa. Ya Rasulullah, saya ni ada satu abdi lah, budak perempuan. Tapi kalau dia ni bagi jaga kambing hilang. Kalau dia jaga kambing, serigala kenyang. Saya tak boleh tahan, saya balun tengah belakang dia. Rasulullah ingat saya nak buat apa dengan budak ni. Nabi kata buat main budak Arab. Dia buat main budak remaja. Nabi tanya pada budak tu, di mana Allah? Allah di langit. Siapa aku? Kamu Rasulullah. Nabi kata budak ni budak yang beriman kepada Allah, merdekakan dia. Itu hadis Imam Muslim. Hadis yang kata Allah ada di langit, hadis sahih. Habis hadis yang kata Tuhan ni tak bertempat dan ada di mana-mana, mana? Yang kata Allah di langit, Nabi. Yang kata Allah tidak ada di langit, Allah itu ada di mana-mana, ada di timur, ada di barat, ada di utara, ini orang lain. Antara Nabi cakap dengan orang lain cakap siapa nak jadi akidah? Kita dah fail pada langkah yang pertama. Tidak demikian dan tidak demikian. Ayat Quran kita imani. Allah kata dia ada tangan, dia tahu tangan dia lagu mana. Kita pula tangan kita. Kawan tu kata, aku tengok tangan hang tak ada cincin. Wahai kita pakai sampai penuh jari. Aku tengok tangan hang ada korak. Aku baru nampak lagi, baru orang boleh. Aku tahulah tangan aku. Tak. Hang dengan aku lagi tahu tangan hang. Pasal aku pakar tangan. Hang pakar ke hang sabar punya pasal tangan aku tahu. No, aku lagi tahu. Sebenarnya hang ada jari tapi hang tak ada jari. Lagu ni kena cakap baru nampak, baru dia nampak jari kita. Ini Tuhan bagi tahu dia ada tangan, kita tak puas hati, kita nak buat demonstrasi. Kita nak buat piket. Tuhan kata, aku, orang putih panggil tangan apa? Hand. I have a hand. Kita kata no hand.
Malaikat berturun wahyu, malaikat berturun wahyu, malaikat berturun Quran, malaikat berturun. Malaikat tu tahu ayat tu ada tangan. Turun ke bumi, orang bumi kata tangan bukan tangan. Kalau kita kata dari segi penin, malaikat penin nombor satu. Wahyu daripada Allah pada malaikat. Kepada malaikat turun pada Nabi, bukan pada kita. Jadi siapa yang tahu tangan makna tangan ke tangan makna apa? Nabi. So daripada Nabi mana? Tak ada. Daripada Nabi tak ada. Tapi imam tu lagu ni, dia main kuman tadi. Apa dia? Kitab tu kata. K mula. K-U-M-A-N. Kuman kan? Amat. K apa dia? Kitab tu kata. Memang Nabi tak kata, tapi kitab tu kata. Bukan kata kita, dia main you pula. Ustaz tu kata. Ustaz tu kata. Ustaz tu kata. Ustaz tu pun memanglah dia bukan Nabi, tapi dia mengaji pun dahsyat. Kira Nabi macam tak ada 4 senawi dia buat. Dia main dah. M. Apa hang kata Tuhan ada tangan? No, majority. Orang ramai duk kata ada tangan. Dia main A apa dia? Dah adat kita mengaji lagu tu buat gimana? Last sekali dia main N. Dia penutup apa dia? Niat kita bagus apa? Kuman, habis Nabi, habis ayat Quran, kita guna kepala otak kita, tafsir sendiri. Habis sumber yang kata Quran dan Sunnah tunjang dan menerajui itu duduk tak mana? Tak mana dia duduk? Jangan begitu, tak boleh. Allah cakap kita kena beriman, zalikal kitabu la raiba fi. Jangan ragu. Tok guru duk kata apa? Baris bawah, jangan ragu duk tengah. Betul tak? Zalika jangan tanya pasal apa dia tak mai dengan haza. Betul? Zalika. Lah kitab duk depan kita, patut dia kata alif lam mim hazal kitab. Tak boleh. Zalika juga. Zalika kitab, jangan ragu. Apabila kau tak ragu, barulah dia hudan, dia membawa pertunjuk. Bila kau ragu, kau tidak tertunjuk, nafsu kau duduk depan. Semua kitab, semua ustaz, semua ulama minggir dan minggir. Di hadapan kita cuma ada Allah dan utusannya sahaja. Mereka layak bercakap tentang Allah. Allah layak bercakap tentang diri dia. Insan tidak tahu apa tentang Tuhan, melainkan apa yang Tuhan turunkan. Hei manusia, kalau Allah katakan dia di langit, di langitlah dia. Jangan berani kamu menyatakan dia ada di mana-mana. Kau canggah dengan bahasa Arab yang menjadikan kamu. Tok guru saya kata Tuhan ada di timur. Kau batalkan tok guru kamu. Tinggalkan tok guru kamu. Kerana hari perhitungan cuma ada kamu, cuma ada Allah dan ada Rasulullah. 3 sahaja. Dan akan dihisap kamu mengikut sunnah Rasulullah. Tapi berani mereka kata kita akan perangi. Perang mean war. Tak boleh. Mana boleh perang dengan Allah? Orang Allah cabar orang makan riba, perang, mai perang. Allah cabar orang makan riba, perang, mai perang. Sehingga ada para ulama kata dalam tafsir, besok di hari akhirat Allah bagi kat dia saif, bagi pedang. Allah suruh malaikat ambil pedang bagi kat dia, aku nak bertarung dengan dia. Itu dia. Allah marah dan benci dengan riba. Tapi riba bukan syirik. Tengok benda itu Allah marah. Agak-agak Tuhan tak marah ke orang ubah fakta dia? Dia kata dia ada di Arash. Macam saya kata ke Ustaz Nan, saya ada di mana? Saya ada di bus stop. Tak tahu. Sahabat dengar, sahabat pergi bagi tahu ke Ustaz Nan, Ustaz ada di bus stop. Sebenarnya bukan bus stop, stesen kereta api. Apa tu? Apa tu? Ustaz kata bus stop. Memang Ustaz kata bus stop, tapi bus stop tok guru saya kata stesen kereta api. Alamak, awak tok guru jadi lagu ni. Kita kata ke dia, tok guru sahabat menyeleweng, tampak meja-meja. Siapa kata menyeleweng? Tok guru saya ni hebat. Sekali makan tambah 4 pinggan.
Subhanallah. Dia kata yang tu bukan kuat, dan tu buluk. Dia kata tak jadi hang jebat pun, hang kebun pun jadilah. Tak boleh begitu. Bus stop, bus stop. Bus stand, bus stand. Taxi stand, taxi stand. Mana boleh bus stop terjemah dengan taxi? Bas panjang, 40 orang, 44. Duduk, berdiri 20 orang. Cermin lain, tayar lain. Enjin pun duduk di bawah. Van lain, memang ada tayar, ada panjang. Van lain, GMC lain, trailer, BG and the Bear, hak monyet duduk depan tu. Kita tengok trailer lalu, oi panjangnya bas ekspres. Tak boleh. Bas ekspres mana ada orang naik trailer pergi Kuala Lumpur? Tak boleh. Bas. Allah kata dia di langit, kita kata di mana-mana. Pakai bahasa apa? Bahasa Hawaii. Bukan menghina ikhwan, tetapi keliru. Kalau orang tak tahu bahasa Arab, lain. Bagaimana mengguna bahasa Arab dan menjahanamkan akidah. Betul lah kata Syekh Nasruddin Al-Albani, Allah menganugerahkan bahasa Arab sebagai nikmat, tetapi banyak orang tersesat dengan bahasa Arab. Untuk memahami hidayah Allah, terkadang-kadang tak ada bahasa Arab pun boleh dapat hidayah itu. Tengok Syekh Albani lidah dia. Subhanallah. Ikhwan dan ikhwan. Kita berhenti dekat tu dulu ikhwan. Nanti kita akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang mengikut jadual yang telah kita sampaikan itu. Kita akan tengok tentang syirik kecil, bolehkah kita bersumpah dengan selain daripada Allah. Lepas tu kita akan tengok tawassul ya, dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jilaini, dengan berkat Tok Wali tu, dengan berkat Tok Wali ni. Last kali bincang-bincang, rupanya hantuah pun wali juga. Baru orang Melayu tahu. Hantuah dengan jebat dua-dua wali. Cuma jebat ni dia jenis wali kasar. Hantuah ni wali halus. Last sekali dengan semangat hantuah, ya Allah, aku pohon kat hang, hang bagilah kat aku sikit ya Allah. Dengan semangat hantuah dapat tuntijah. Semangat hantuah yang mai tu tuntijah. Subhanallah. Bolehkah macam tu punya duk tawassul, duk berdoa? Berkat Syekh Abdul Qadir Jilani, pi kubur tabung ni, cum batu nisan mencari berkat kononnya. Macam mana itu boleh kata tawassul? Ya Allah, dengan berkat Rasulullah hang terima doa aku. Bolehkah begitu? Sedangkan ini urusan meminta hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, kepada hang seorang aku minta ya Allah, aku tak minta pada yang lain. Kita akan tengok lagi sekali apakah doa itu memerlukan perantaraan manusia. Manusia berperanan ke dalam doa. Kita akan tengok kalau diberikan Allah Ta'ala kesihatan, masa dan segala-galanya. Amin, amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.